Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Rizwan bin Muhammad Nasir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ismail Petra. Hari ini kita akan belajar topik Peribahasa Melayu Sekolah Menengah. Baiklah murid-murid, jadi objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat menyatakan peribahasa dan maksudnya dengan betul. Yang kedua, menghubungkaitkan konteks ayat dengan maksud peribahasa yang digunakan. Yang ketiga, menjelaskan asal-usul peribahasa yang dipelajari. Okey, kita ke pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu paparkan ini. Apakah nama objek dalam imej di bawah? Apakah nama objek dalam imej di bawah? Bolehkah murid-murid meneka gambar yang ditunjukkan ini, nama objek yang cikgu tunjukkan ini? Kita lihat apakah nama objek ini, ya? Okey, yang ini ialah kita namakan sebagai acuan kuih. Pernahkah murid-murid lihat acuan kuih ini di rumah masing-masing? Kemungkinan pada zaman sekarang kita susah nak jumpa, ya. Kita susah nak jumpa acuan kuih seperti ini. Ini dinamakan acuan kuih yang diperbuat daripada tembaga. Mungkin kalau kita masih ada nenek dan atuk, mungkin kita boleh jumpa, ya, di rumah nenek kita dan atuk kita. Kalau kita tengok pada zaman sekarang, ibu bapa kita kalau guna acuan kuih, mereka membeli acuan kuih yang diperbuat daripada plastik dan juga aluminium kebiasaannya, ya. Jadi acuan kuih seperti ini yang diperbuat daripada tembaga ni sebenarnya jarang untuk kita temui pada zaman sekarang, ya. Baiklah. Ini gambar yang cikgu tunjukkan tadi ialah kuih, ya. Kuih. Secara spesifiknya ini ialah kuih bahulu, ya. Seperti mana yang kita lihat gambar sebelum tadi, itu pun adalah acuan kuih bahulu, ya. Kalau kita tengok di sini bentuknya cantik, sama dengan bentuk acuan tadi, ya. Kuih ini sama bentuk dengan acuan tadi. Murid-murid suka tak makan kuih bahulu, ya? Ini adalah kuih tradisional orang Melayu pada zaman dahulu kala. Masih zaman sekarang pun masih ada kuih bahulu ni, ya. Jadi kita cuba murid-murid teliti, ya. Dua gambar ini kita perhatikan ada acuan dan ada kuih, ya. Ada acuan dan ada kuih. Jadi pernah tak murid-murid dengar satu peribahasa ataupun peribahasa yang mempunyai perkataan acuan dan kuih di dalamnya? Cuba kita fikirkan sejenak. Boleh murid-murid meneka apakah peribahasa yang mempunyai perkataan acuan dan kuih di dalamnya? Dapat? Ya. Peribahasa yang mempunyai perkataan acuan dan kuih di dalamnya ialah peribahasa bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ya, cuba ulang sekali lagi. Peribahasa yang mempunyai perkataan acuan dan kuih di dalamnya ialah peribahasa bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ya, peribahasa ini tidaklah terlalu spesifik seperti mana gambar, ya. Cikgu menunjukkan acuan kuih bahulu dan kuih bahulu sebagai contoh sahaja. Tetapi peribahasa ini hanyalah menggunakan perkataan acuan dan kuih sahaja, bukan bagaimana acuan bahulu begitulah kuih bahulunya, ya. Bukan. Jadi kita tidak boleh mengubah peribahasa, ya, kerana ia telah pun termaktub, ya. Jadi peribahasa ini kekal seperti mana bagaimana acuan begitulah kuihnya, ya.
Okey. Jadi kita telah pun belajar ya hari ini satu peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Boleh tak? Boleh atau tidak murid-murid memberitahu cikgu apakah maksud peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuihnya? Ya? Boleh? Jadi kalau ada murid-murid yang tidak tahu apakah maksud bagaimana acuan begitulah kuihnya, mari kita lihat apakah maksud peribahasa ini. Ya? Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya bermaksud perangai anak kebiasaannya mengikut perangai ibu bapa atau mengikut perangai ibu atau bapanya. Sekali lagi kita ulang. Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya bermaksud perangai anak kebiasaannya mengikut perangai ibu atau bapanya. Ya, mungkin murid-murid akan merasa muskil ya, tertanya-tanya apa kaitan acuan dengan kuih. Tiba-tiba maksudnya ialah perangai anak kebiasaannya mengikut perangai ibu atau bapanya. Ya, kita akan belajar perkara ini secara lebih mendalam. Ya, selepas ini kita akan belajar tentang perkara ini dengan lebih mendalam. Kenapa ya orang Melayu pada zaman dahulu membuat perbandingan ya, membuat perbandingan antara acuan dengan kuih dan memberikan maksudnya ya, maksud peribahasa ini ialah perangai anak kebiasaannya mengikut perangai ibu atau bapanya. Ya. Baiklah. Sebelum kita pergi ke pembelajaran yang seterusnya, mari kita lihat apakah tema peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya. Tema ini penting ya untuk murid-murid mengetahuinya kerana kebiasaannya tema ni kita gunakan untuk penulisan karangan ya. Penulisan karangan yang bertemakan kekeluargaan, contohnya persahabatan dan sebagainya. Jadi, murid-murid perlu tahu apakah peribahasa yang sesuai untuk dimasukkan dalam penulisan karangan murid-murid. Jadi, jika kita perhatikan maksud ataupun makna peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya, ialah perangai anak kebiasaannya mengikut perangai ibu atau bapanya. Cuba lihat di dalam skrin ini, ya. Saya menghitamkan ya perkataan anak, ibu dan juga bapa ya. Jika kita perhatikan, anak, ibu dan bapa sangat sinonim dengan tema kekeluargaan. Jadi peribahasa kita pada hari ini bagaimana acuan begitulah kuihnya adalah dikategorikan sebagai tema kekeluargaan. Ya. Baiklah. Kita ke pembelajaran yang seterusnya. Sekarang cikgu akan menunjukkan kepada murid-murid bagaimana kita menggunakan peribahasa di dalam ayat. Ya, contoh penggunaan peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya di dalam ayat. Mari kita perhatikan. Kita baca bersama-sama ya. Secara khususnya ibu bapa remaja sendiri adalah orang yang pertama dalam membentuk anak-anak mereka kerana pendidikan awal bermula di rumah. Seperti kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Ya? Jadi kita baca sekali lagi, ulang lagi bersama cikgu. Secara khususnya ibu bapa remaja sendiri adalah orang yang pertama dalam membentuk anak-anak mereka. Kerana pendidikan awal bermula di rumah. Seperti kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Baiklah. Jika murid-murid lihat di dalam ayat ini, saya menggunakan perkataan pepatah. Ya. Sebenarnya pepatah juga adalah kategori peribahasa, ya, simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan dan sebagainya. Jadi kita boleh menggunakan perkataan pepatah di dalam ayat ini. Ya. Bagaimana acuan begitulah kuihnya dikategorikan sebagai pepatah ya di dalam peribahasa Melayu.
Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, murid-murid lihat dalam ayat ini, ibu bapa saya gariskan ya. Ibu bapa saya gariskan dan anak-anak pun saya gariskan. Jadi kalau kita melihat ayat ini secara tidak langsung ya, bila kita melihat peribahasa bagaimana acuan, begitulah kuihnya, kita terus dapat membuat perbandingan ya. Kita terus dapat membuat orang kata kita membuat perbandingan acuan itu apakah metaforanya dan kuih itu apakah metaforanya ya. Jika kita lihat sini ya, acuan ialah yang kita lihat gambar tadi. Acuan tu tempat kita meletak adunan ataupun adunan kuih lah ya, adunan kuih. Jadi acuan ni kita dapat simbolkan kepada ibu bapa. Ya. Kita rujuk silangkan dia. Acuan kita dapat simbolkan kepada ibu bapa. Dan kuih itu kita dapat simbolkan kepada anak-anak. Ya, kita dapat simbolkan dengan anak-anak. Jadi secara tidak langsung kita dapat meneka ya. Kita dapat mengetahui maksud peribahasa ini, iaitu perangai anak kebiasaannya mengikut perangai ibu atau bapanya ya. Jadi ibu bapa khususnya perlu membentuk ya, perangai anak-anak di rumah dengan menunjukkan contoh yang baik. Jika kita menunjukkan contoh yang baik, anak-anak pun akan menjadikan kita sebagai contoh ikutan. Ya. Kita lihat ya, huraian kepada ayat tadi ya, merujuk kepada makna peribahasa, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Leksikal acuan yang dikaitkan dengan ibu bapa menunjukkan ketersiratan makna yang digambarkan oleh masyarakat Melayu melalui penggunaan objek di sekeliling mereka ya. Orang Melayu pada zaman dahulu kala mereka mencipta sesuatu peribahasa dengan memerhatikan objek yang ada di sekeliling mereka. Jadi bentuk kuih yang dihasilkan daripada acuan secara tidak langsung menggambarkan cerminan ya, cerminan yang menjadi ciri-ciri utama maksud peribahasa yang bertemakan kekeluargaan. Dalam konteks menyampaikan maksud, peribahasa ini tidak susah untuk difahami ya. Makna implisitnya apabila kita merujuk kepada maksud penutur ayat tadi ya, kerana acuan terus dapat disimbolkan kepada ibu bapa, manakala kuih dapat difahami sebagai simbol untuk anak-anak. Ya. Jika dibuat penelitian ya, penggunaan imej acuan dan kuih tadi merupakan maklumat tambahan kepada kehadiran leksikal ibu bapa dan anak yang berperanan sebagai objek utama dalam peribahasa ini. Okey. Ayat ini memperlihatkan ibu bapa berperanan dalam pembentukan sasih anak-anak dan semuanya bermula di rumah. Penjelasan maksud peribahasa melalui konteks ayat ini dapat membantu pelajar untuk menginterpretasikan maknanya ataupun mentafsirkan maknanya dengan lebih jelas dan membuat perkaitan antara ungkapan peribahasa dengan makna yang diberikan dengan tema kekeluargaan. Okey. Baiklah, sekarang kita akan ke pembelajaran yang seterusnya. Cuba murid-murid fikirkan sejenak ya. Cuba murid-murid fikirkan sejenak. Pada awal pembelajaran tadi, cikgu dah tanya soalan ini. Ya. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, kenapa orang Melayu pada zaman dahulu, masyarakat Melayu pada zaman dahulu, membuat perbandingan ya, perbandingan acuan dengan kuih simbol kepada ibu bapa dan anak-anak ya. Acuan dengan kuih membuat orang Melayu pada zaman dahulu menyimbolkan kepada ibu bapa dan anak-anak ya. Jadi menurut Kamus Dewan ya, acuan adalah sebagai bekas tempat menuang bahan yang hendak dibentuk. Jadi apabila kita perhatikan, kita meneliti maksud
acuan daripada Kamus Dewan ni, kita menuang acuan, kita menuang adunan ya, adunan kuih ke dalam acuan ya. Jadi apabila kita bakar ataupun kita kukus kuih tersebut, ia akan mengeluarkan bentuk yang sama dengan acuan tersebut ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita dapat memahami dengan jelas ya, kuih yang terhasil daripada acuan tadi itu mengeluarkan bentuk yang sama dengan acuan tersebut ya. Okey. Jadi jika kita perhatikan ya, bentuk acuan ni biasanya kita jumpa dalam pelbagai rupa, dalam pelbagai bentuk ya. Mungkin ada murid-murid yang di rumahnya pernah melihat ibunya membuat kuih sempena hari perayaan dan sebagainya. Kita akan jumpa bermacam-macam bentuk kuih ya. Ada yang kuih yang rupanya bunga, ada kuihnya yang bentuk hati ya, bulan, segi empat, heksagon dan sebagainya. Kuih-kuih ini sebenarnya terhasil daripada bentuk acuan yang digunakan oleh ibu anda ya. Jadi bekas tersebut, bekas acuan tersebut boleh dihasilkan daripada pelbagai bahan seperti kayu, besi atau tembaga. Untuk acuan yang diperbuat daripada tembaga ataupun kayu jarang untuk kita jumpa pada zaman sekarang ya. Yang kita jumpa pada zaman sekarang hanyalah acuan yang diperbuat daripada plastik ataupun yang diperbuat daripada aluminium ya. Jadi di sini dapat kita perhatikan ya, gambar yang cikgu tunjuk ini, rupa acuan yang pelbagai bentuk ya, ada bulat, ada bunga, bentuk hati, bintang dan sebagainya. Okey. Jadi acuan ini akan diisi dengan pelbagai jenis adunan ya, dengan pelbagai jenis adunan dalam bentuk cecair likat ataupun doh ya. Doh ini ialah adunan tepung, air dan lain-lain yang diuli ya, diuli bersama. Yang kemudiannya akan dikeraskan ya melalui proses sama ada menyejukkan, masukkan dalam peti ataupun mengukusnya ataupun membakar di dalam oven dan sebagainya, dan seterusnya ia akan menghasilkan bentuk objek yang sama dengan bekas acuan yang digunakan. Contohnya kalau kita buat kuih ataupun biskut, kek, aiskrim, agar-agar dan juga senjata ya. Senjata pun ada acuannya. Kalau kita belum tahu ya, senjata pun dia ada acuan dia. Jadi kalau kita tengok ibu bapa kita yang buat kuih, ibu kita yang buat kuih di rumah, yang pernah buat biskut dan kek sebagainya, mereka menggunakan acuan ya untuk membentuk kuih ataupun kek tersebut. Jadi acuan yang berbentuk, contohnya jika acuan tersebut berbentuk bintang ya, seperti saya tunjukkan ini dalam gambar ini, maka dough atau biskut yang dihasilkan juga mestilah keluarnya bintang, murid-murid ya. Dia tak akan keluar jadi bulat ataupun jadi empat segi. Sebab acuannya adalah bintang ya. Kalaulah tiba-tiba kita guna acuan bintang, bila kita bakar di dalam oven tiba-tiba keluarnya bentuk bola, itu pelik namanya ya. Itu tidak mungkin berlaku. Jadi kebiasaannya kuih tersebut akan mengikut bentuk acuan. Jadi bila kita menggunakan acuan berbentuk bintang, kuihnya akan berbentuk bintang. Perumpamaan ini jelas ya, orang Melayu pada zaman dahulu membuat perbandingan. Bila ibu bapanya berperangai baik, anaknya pun akan mengikut perangai yang baik. Okey. Jadi kajian ini, perbincangan kita pada hari ini mendapati bahawa intuisi Melayu menggunakan acuan untuk menggambarkan sikap atau perangai ibu bapa yang mengikut perangai ibu bapa adalah amat tepat, kerana acuan akan menghasilkan objek yang sama dengan bentuk bekasnya. Ya. Okey. Jadi tadi kita dah lihat maksud acuan. Sekarang mari kita lihat kuih pula. Kuih, salah satu perkataan yang terdapat dalam peribahasa ini iaitu kuih. Persoalan seterusnya ialah kita kena tanya, kenapa pula acuan dipadankan dengan kuih ya? Kuih merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Melayu, makanan tradisi ya,
masyarakat Melayu tradisional yang dihasilkan dengan pelbagai cara, termasuklah menggunakan acuan, ya. Kalau kita tengok pelbagai jenis kuih yang ada di kedai-kedai makan dan sebagainya pagi-pagi, ya, terutama masyarakat Kelantan ni, kuih-kuih tradisional banyak dijual, ya, untuk kita makan sebagai sarapan, minum petang dan sebagainya, ya. Jadi antara kuih tradisional yang popular, ya, yang dihasilkan dengan acuan daripada tembaga ialah kuih bahulu, kuih loyang, kuih dangai dan juga kuih akok. Kuih-kuih yang disebutkan ini memerlukan acuan untuk dimasak dan sebagainya. Kita tak boleh mengulinya menggunakan tangan, ya. Dia tak akan jadi bentuk kuih tersebut. Jadi untuk menghasilkan kuih-kuih ini sudah semestinya wajib menggunakan acuan, ya. Jadi secara tidak langsung kalau kita tengok perkaitan ini, orang Melayu pada zaman dahulu dia sangat sinonim, ya, dengan kuih-kuih ini. Apabila mereka memasak kuih ini di dapur, mereka melihat orang kata perubahan yang berlaku kepada kuih tersebut, dah. Bila mereka memasak kuih tersebut, akhirnya menjadi keluarnya mengikut bentuk acuan. Jadi mereka berfikir, mereka membuat perbandingan, ya. Oh, begini rupanya, ya, kalau tengok, oh, bagaimana bentuk acuan, begitulah bentuk kuihnya. Jadi mereka membuat perbandingan dengan keadaan yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi penggunaan leksikal kuih ini memperlihatkan gaya hidup masyarakat Melayu ketika itu yang sudah sinonim dengan makanan tradisional ini, ya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, oh, kenapa tidak digunakan bagaimana acuan begitulah keknya, nah, ataupun bagaimana acuan begitulah agar-agarnya. Jadi seperti yang saya telah maklumkan kepada murid-murid, peribahasa diciptakan bukan pada zaman moden, ya. Peribahasa diciptakan berpuluh tahun dahulu, mungkin beratus tahun dahulu, ya. Jadi makanan-makanan moden seperti agar-agar dan kek mungkin belum lagi wujud ketika itu, ya. Jadi yang ada hanyalah kuih. Jadi perkataan kuih digunakan bersama acuan sangat tepat, ya, pada zaman dahulu kerana orang Melayu pada zaman dahulu yang sudah biasa membuat kuih setiap hari untuk makan pagi dan sebagainya, jadi mereka membandingkan atau menggandingkan kedua-dua perkataan ini, iaitu acuan dan kuih bersama-sama kerana gaya hidup mereka pada ketika itu, ya. Jadi melalui peribahasa ini, ya, murid-murid, kita dapat melihat intuisi Melayu mencipta pelambangan antara sifat acuan dengan perangai ibu bapa dan bentuk kuih yang terhasil daripada acuan dilambangkan dengan perangai anak yang terhasil daripada didikan ibu bapa. Keterlibatan leksikal ibu bapa dan anak dalam peribahasa ini jelas menunjukkan ciri-ciri kekeluargaan yang merupakan tema peribahasa ini, ya. Seterusnya, melalui kajian dan juga perbincangan kita pada hari ini, kita telah pun berjaya, ya, mencungkil ilmu yang merentas sempadan bidang bahasa itu sendiri, iaitu kita belajar bagaimana kuih-kuih dihasilkan, ataupun secara lebih tepatnya kita belajar ilmu kulinari, ya. Perkara ini akan memberi banyak kelebihan kepada pelajar kerana mereka telah didedahkan dengan pengetahuan yang bersifat multidisiplin, yang dilihat tidak terhad dalam ruang lingkup subjek bahasa Melayu sahaja, ya. Jadi secara tidak langsung bila kita belajar peribahasa dengan kaedah ini, dengan pendekatan inkuisitif ini, iaitu pendekatan menggunakan kaedah penerokaan, ya. Kita meneroka, kita mencari maksud
objek-objek yang digunakan dalam peribahasa, kita akan jumpa kepelbagaian ilmu ataupun multidisiplin yang bukan terhad dalam bidang ataupun subjek bahasa Melayu sahaja. Kalau kita kaji peribahasa lain, mungkin kita akan jumpa ilmu-ilmu sains, sejarah ataupun ilmu-ilmu sebagainya, biologi dan sebagainya. Jadi, untuk peribahasa kali ini, kita telah pun belajar satu ilmu baru iaitu ilmu kulinari, ya. Jadi melalui kupasan ini jelaslah bahawa dengan pendekatan semantik akuisitif telah berjaya mencungkil makna peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya sehingga ke akar umbi dan seterusnya menemui falsafah dan akal budi Melayu. Jika ada di antara murid-murid ataupun penonton yang tertanya-tanya apakah itu pendekatan semantik akuisitif, bolehlah menonton video saya yang sebelum ini yang telah saya terangkan berkenaan dengan pendekatan semantik akuisitif dengan dengan terperinci, ya. Jadi pada kali ini kita belajar peribahasa dengan menggunakan pendekatan semantik akuisitif. Baiklah, kita telah tiba ke bahagian penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil nilai dan pengajaran daripada peribahasa yang telah kita pelajari, ya, murid-murid sekalian. Jadi nilai yang kita pelajari pada hari ini, sesiapa pun perlu menunjukkan teladan yang baik, ya. Kita perlu menunjukkan teladan ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di sekeliling kita, ya. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada peribahasa ini, ibu bapa hendaklah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak dapat menjadikan ibu bapa sebagai contoh dan ikutan. Jika ibu bapa di rumah dapat mendidik anak-anak dengan menunjukkan contoh dan teladan yang baik, insya-Allah anak-anak juga akan mengikut jejak langkah ibu bapa, menjadikan ibu bapa sebagai contoh dan ikutan, ya. Falsafah dan kebijaksanaan di dalam peribahasa ini pada hari ini yang kita pelajari, ibu bapa yang berperangai baik akan membentuk perangai anak-anak yang baik. Ingat, ya, murid-murid sekalian, di dalam peribahasa Melayu pastinya terdapat falsafah dan kebijaksanaan ataupun akal budi, ya. Kita namakan akal budi. Jadi orang Melayu pada zaman dahulu sangat bijak, ya. Mereka membandingkan objek-objek di sekeliling, menyimbolkan, ya, membuat simbol ataupun metafora objek-objek di sekeliling mereka dengan ragam manusia, ya, yang berlaku di sekeliling mereka juga. Jadi hari ini kita telah pun belajar satu peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya. Kita dapat temui falsafah dan akal budi orang Melayu pada zaman dahulu yang membandingkan antara membandingkan acuan dan kuih dengan ibu bapa dan anak-anak, ya. Ibu bapa yang berperangai baik akan melahirkan anak-anak yang berperangai baik. Contohnya, kalau acuan tersebut rosak dan sebagainya, sudah tentu kuih yang keluar daripada acuan tersebut juga akan rosak. Begitu juga jika acuannya cantik, elok dan sebagainya, kuih yang keluar daripada acuan tersebut juga akan mengeluarkan bentuk yang cantik. Jadi rumusan pembelajaran kita pada hari ini, ya, peribahasa melambangkan kebijaksanaan pemikiran masyarakat Melayu yang di dalamnya tersembunyi kesantunan berbahasa. Orang Melayu pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai bangsa yang lemah lembut pertuturannya, berjaga-jaga dalam percakapannya dan amat sopan perilakunya. Peribahasa berperanan sebagai medium untuk menunjukkan nilai kesantunan dan budaya bangsa Melayu kepada masyarakat lain. Oleh hal yang demikian, melalui pembelajaran kita pada kali ini, maka dapatlah disimpulkan bahawa kelangsungan peribahasa perlu dipelihara dengan apa-apa cara sekalipun.
kerana peribahasa merupakan warisan nenek moyang kita yang menunjukkan keunikan dan kebijaksanaan pemikiran masyarakat Melayu. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.